Okay, dulu harap-harap line okay lah. Jangan putus oh. Line jangan putus. Alright. So, okay, hari ni kita masuk bab baru. Okay, bab 4. Tidak juga lama lah, tapi last bab 5. Okay, so kita tengok. So bab 4 ini kamu tidak perlu kaitkan dengan bab 2 sama bab 3. Okay, it's a brand new. Okay, dia bab yang baru. Okay, so kita tengok. Okay, bab ini tajuk dia ialah kadar tindak balas. Okay, so ada dua saja tajuk besar yang kamu akan belajar, iaitu analisis kadar tindak balas macam mana mau kira. Okay, angka yang kamu kira itu, jawapan yang kau kira itu, apakah maksud dia dan apakah unit yang terlibat. Okay, so lepas belajar itu baru kita tengok apakah faktor-faktor yang mempengaruhi. Adakah dia menyebabkan kadar itu lebih tinggi kah, lebih rendah kah? Maksudnya tindak balas itu lebih cepat kah, lebih perlahan? Okay, kita tengok apakah faktor-faktor dia. Okay, so standard pembelajaran, okay, yang ini yang kita akan sentuh. Okay, maksud definisi kadar tindak balas. Okay, perubahan yang dapat okay, perubahan yang dapat jika ada satu tindak balas, bagaimana jika ada tindak balas? Jika tindak balas ada perubahan yang dapat diperhatikan. Okay, dan kira-kira kadar tindak balas dirasakan. Okay, saya kasih mute semua. Saya kasih Alright, kalau ada soalan kamu just unmute sendiri sajalah, okay? Ataupun raise hand kah? Apakah saya punya sharing sekejap. Keluar sudah tak? Saya punya, okay, keluar sudah. Okay, now, so masih di sini ya, menentukan kadar tindak balas, and then, okay, then 4.2, okay, menyenaraikan faktor-faktor, okay, ataupun punca yang mempengaruhi kadar tindak balas. Di sini kita akan belajar 4 saja, sebenarnya banyak lagi, tapi kita hanya fokus pada 4. Okay, size, okay, kepekatan, suhu dan juga mangkin. Okay, 4.2.2 menjalankan eksperimen. Nah, ini mungkin lepas ini kamu akan diberi manual yang sebelum ni saya pernah sebut. Kamu perlu buat di rumah dan rakam. Lepas rakam kau send sama saya. Okay. Tapi itu tunggu dulu lah. Saya masih tengah tunggu manual daripada guru-guru lain. Okay, dan 4.2.3 mengaplikasi faktor itu. So ada 2 part. Satu ialah kehidupan harian, satu lagi ialah industri. Okay, industri ini yang kamu kena ingat sebab PB kalau tidak silap PB tu ada, PA pun most likely sangat-sangat berkemungkinan dia akan tanya. Okay, Fame tengok mood lah, tidak mood, whatever. Okay, now so okay, tengok isi pengisian dia. Okay, now kadar tindak balas maksud dia dulu. Okay, so maksud dia. Okay tak? Okay, now maksud dia ini kalau ditanya dalam PB atau PA, inilah orang butuh. Kadar tindak balas ialah mengukur betapa cepat suatu tindak balas berlaku. Okay, ataupun kalau kamu mau yang lagi lengkap, kamu boleh kata, okay, kalau tindak balas dia sebenarnya adalah perubahan daripada bahan tindak balas kepada hasil. Kadar ialah betapa cepat ataupun masa yang diambil. Okay.
Okay, so kita tengok. Kalau tempoh masa singkat, maksudnya tindak balas itu cepat bahkan, kita kata kadar tindak balas adalah tinggi. Okay. Kalau masa yang diambil panjang, maksudnya tindak balas itu dia perlahan. Okay. Kalau perlahan, maksudnya kadar tindak balas adalah rendah. Kita jangan silap dengan istilah dia. Okay. Nah, kalau kadar tindak balas, kalau ada kadar saja bahkan kita pakai tinggi atau rendah. Okay, again kalau ada kadar saja kan kita pakai tinggi atau rendah. Tapi kalau tindak balas saja tiada kadar, tindak balas saja kita boleh kata tindak balas itu cepat. Tindak balas itu adalah perlahan. Okay? So, kalau kadar saja tinggi ataupun rendah. Okay? Sebab ini ramai yang keliru. Okay, nombor 4. Dengan yang demikian, kadar tindak balas berkadar songsang dengan masa tindak balas. Okey, ini susah sikit dia mau tunjuk. Sebenarnya ini adalah satu persamaan. Okey, kadar tindak balas berkadar terus. Okey, yang ini simbol ini bahkan bermaksud berkadar terus. Okey, macam mana kita mau tafsirkan persamaan ini? Maka kadar tindak balas adalah rendah. Kalau ini meningkat, masa meningkat, kadar tindak balas berkurang. So ini adalah berkadar songsang. Inilah maksud dia, berkadar songsang. Okay, again kalau masa tindak balas adalah sudah siap. Okay, 4.1.2 mengenal pasti perubahan yang dapat diperhatikan. Okay. Nah, apabila suatu tindak balas kimia berlaku, dua perkara berikut akan berlaku. Okay, ini common sense. Ini kamu perlu ingat. Okay, walaupun benda ini senang faham, tapi kamu perlu ingat juga. Nah, kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan masa. Yang depan di sini adalah bahan tindak balas. Contohnya hidrogen, oksigen. Ini adalah bahan. Okay, lepas tindak balas, kamu akan dapat hasil. So hasilnya adalah air. Okay, okay, kalau bahan adalah sebelum tindak balas, hasil adalah selepas tindak balas. So dalam satu tindak balas, bahan akan berkurang dengan masa. Okay, makin lama bahan dia makin berkurang. Okay, makin lama makin hasil akan bertambah. Okay, so ini dua, tolong ingatlah apakah yang boleh diperhatikan pada sesuatu tindak balas. Inilah jawapan kamu. Bahan, kalau kau tidak tulis tindak balas pun tidak apa. Yang penting kamu tulis bahan berkurang, hasil bertambah. Okay, good. Faham sudah? Kamu dapat markah. Okay. So dalam tindak balas pembentukan air di atas, okay, bahan tindak balas ialah hidrogen, oksigen. Okay, ini. Kalau arrow, sebelum arrow adalah hidrogen, oksigen. Selepas anak panah adalah hasil. Okay, dalam tindak balas pembentukan air, isi padu bila 8, 7 gitu. Okay, makin lama makin berkurangan. Manakala isi padu air daripada asal kosong, makin lama dia jadi 1 meter padu, 2 meter padu, 3 meter padu. Okay, semakin bertambah. Inilah definisi untuk tindak balas. Okay, okay, setakat ini antara kamu ada soalan tak? Tiada juga, Sir.
Hilang-hilang gila suara. Hilang-hilang gila. Hilang-hilang sesuara. Ay, siangkol. Dengar kah se? Hilang-hilang suara. So saya sambung. Halo, sir. Kau bilang saya saja ke yang pandai hilang suara. Okey, sure. Satu mungkin line, mungkin ataupun mungkin sebab saya punya mic di PC susah mau terima. Okey, tiada apa. Kita sambung. Saya ada record juga. Nanti kalau mau kau boleh cari balik ataupun kau cek saya sajalah, saya terangkan semula. Okey, sir. Now, again saya ulang. Definisi tindak balas ialah bahan berkurang, hasil bertambah. Itu saja. Okey? Contohnya isi padu ataupun amount, bilangan. Okey, bahan akan berkurang. Okey, hasil isi paduka ataupun bilangan bahan, hasil dia akan bertambah. Okey. Now, so kita continue. Okey, kadar tindak balas boleh ditentukan dengan menyukat perubahan kuantiti. Okey, tindak balas kan saya bilang tadi bahkan dia satu akan bertambah, satu akan berkurang. Okey, so kita ukur dengan masa. Dalam tempoh masa berapa lama kuantiti bertambah ataupun berkurang. Okey, so kuantiti bahan tindak balas atau hasil dimasukkan termasuk kepekatan. Okey, itu kita boleh ukur biasanya pakai mesin. Okey, kepekatan jisim pepejal ataupun isi padu gas. Nah, ini kalau kita boleh buat eksperimen di Malban. Inilah yang kita akan buat. Kita akan ukur isi padu gas dengan masa. Tapi too bad lah. Sekarang tidak dapat balik college lah kan. Biarlah. Okay, now. So again, balik ke tengok nombor 2. Okay, dalam tindak balas atas, kadar tindak balas ialah sama ada pengurangan isi padu hidrogen terhadap massa. Okay, ini salah satu bahan. So kalau kita mau ukur kadar tindak balas, kita tengok isi padu hidrogen yang bertindak balas ataupun dia berkurang. Bahagi dengan massa yang diambil. Kau boleh pakai hidrogen, kau boleh pakai oksigen. Mana-mana saja. Untuk disukat. Jisim air bertambah ke isi padu yang kita dapat ukur. Dan itu juga kita boleh pakai kira untuk kadar tindak balas. Jadi mana-mana saja. Sama ada berkurang ataupun bertambah dan mana-mana satu yang senang untuk disukat. Dalam kalau tidak silap macam pernah tanya dipakai untuk mengukur kadar tindak balas dalam tindak balas ini. So kalau hidrogen dan oksigen mungkin sebab dia gas bahkan dah lah dia tiada warna. Dan kita tidak dapat lihat dengan mata kasar. So macam mana kita mau tahu kadar tindak balas? Mungkin in this case kita boleh pakai air. Sebab air mata nampak, kita boleh ukur terus berat dia, jisim dia. So yang sesuai mungkin untuk tindak balas ini bagian ialah air. Next 4.1.3 menentukan kadar tindak balas purata. Nah tadi kita kata kadar tindak balas ada rumus dia iaitu amount yang bertindak balas, sama ada dia bertambahkah berkurangkah. Di sini kita tulis dan bahagi dengan masa. Itu kadar tindak balas. Tapi kalau kita kata kita mau cari kadar tindak balas purata. Kalau ada purata bahkan maksudnya tindak balas dalam keseluruhan itu ada masa dia cepat, ada masa dia lambat. Kadang-kadang dia cepat, kadang-kadang dia lambat. So kita akan cari kadar yang purata, average. Sama ada keseluruhan ataupun satu tempoh masa tertentu.
Okay, so dalam PB dan PA, kalau ada sebut purata saja, bahkan dia tidak sebut benda lain. Dia hanya sebut kadar tindak balas purata. Kalau purata, kita terus ambil keseluruhan masa sahaja. Okay, the whole damn time. Kalau the whole thing 1 minit, bahkan kita kiralah 1 minit. Okay, kecuali dia bilang daripada saat ke-30 sampai saat ke-90. Okay, so kamu kira dalam tempoh itu sahaja, yang spesifik. Okay, now, so nombor 2, misalnya katakan 5 cm padu ataupun 5 ml gas hidrogen bertindak balas dengan oksigen, okey, untuk menghasilkan air, okey, yang tindak balas yang sama tadi, okey. Masa yang diambil adalah 40 saat untuk selesai, okey, maksudnya keseluruhan. Habis sudah selesai 40 saat. Maka kalau mau kira kadar tindak balas purata, okey, purata keseluruhan, okey, maksudnya purata atau kamu boleh anggap keseluruhan lah. Okay. So 5 cm padu yang bertindak balas bahagi dengan 40 saat, okay, tekan kalkulator, kamu akan dapat ini 0.125. Okay, now mau dapatkan angka, mau dapatkan nombor bahkan senang, itu bukan masalah. Masalahnya sekarang unit. Oh, macam mana kita mau tentukan unit dia? Okay, macam mana kita mau tahu, mau tulis macam mana? So kita tengok daripada kiraan kamu. Asalnya di atas sini cm padu. Okey, bahagi dengan saat. So kamu boleh tulis begitu, cm padu, pastikan 3 ini di atas, bukan cm 3 satu baris dengan dia di atas. Okay, so cm padu bahagi saat, ataupun kamu okay. Now, the unit sangat penting. Okay, selalunya dalam PA kan, dalam skema dia akan kata jawapan angka 1 markah, unit 1 markah, ataupun dia tulis begitu. Ada angka walaupun betul tapi tiada unit, jawapannya salah. Dia mau juga unit. Okay, so this one sangat penting. Okay, now so soalan dia di sini. Okay. Okay, dalam tindak balas antara logam zinc dengan asid hidroklorid cair. Di sini kamu tidak perlu tahu, okey. Kalau kamu pelajar form 4, form 5 aliran sains kan, kalau kamu belajar kimia, you are expected, kamu patut tahu tindak balas antara logam dengan asid. Okay. Tapi sebab kamu aliran teknikal, kamu tidak perlu tahu. Dalam soalan dia sudah berkasih tahu. Okay. Logam zinc dengan asid. Okay. Common sense is, kalau mana-mana logam bahkan kau tuang asid, dia akan bertindak balas dan gas hidrogen akan dibebaskan. Okay. Mana-mana logam saja. Okay, now, so dia sudah kasih tahu di sini. 30 cm padu, 30 ml gas hidrogen terbebas dalam 50 saat. Okay. Mungkin bila kau mula-mula tuang, dia sangat cepat, gitu. Okay. Dan lama-lama bubble dia makin lama makin berkurang. Okay. So tindak balas dia bukan malah, dia bukan constant. Dia bukan sama dari awal hingga akhir. Okay. Jadi kita perlulah kira purata. Okay. So purata dia ialah dalam 50 saat bahkan dia menghasilkan 30 cm padu. 30 ml gas hidrogen yang telah dibebaskan dan dikumpul lah, barulah kita boleh ukur bahkan okay, dalam 50 saat. So lepas bahagi kita dapat 0.6 dan unit dia sama, cm padu bahagi dengan saat. Okay. Unit di sini tidak semestinya selalunya 3 cm padu saat. Okay. Itu bergantung kepada apa yang kamu pakai untuk mengukur. Ada yang pakai isi padu, ada yang pakai jisim. Okay. So kalau kau pakai jisim, sini akan jadi gram per saat. Okay, it really depends. Okay. Setakat ini ada soalan tak? Ada apa-apa yang kamu mau tanya ataupun mau saya ulang ke? Aso? Haro, Aso? Ya dah. Tidak sah. Okey lah, masih okey. So far okay lah. Okay, good. Saya rasa ada iya, dia sudah bagi tahu jawapan. Dang.
Okay, tapi dalam file yang saya kasih itu adalah PDF. PDF itu saya sudah buang semua ini kiraan dia. Okay, saya buang kiraan dia supaya kamu sendiri boleh cuba. Okay, supaya bila saya print nanti kamu boleh cuba. Tapi tidak apa, sini saya sudah kasih tahu cara kiraan. Okay, now soalan kedua, nah sini dia pakai gram, dia tidak pakai isi padu. Okay, so 2 gram kalsium karbonat, kau boleh bayangkan kulit telur ataupun batu marmar itu adalah kalsium karbonat. Okay, bertindak balas dengan asid hidroklorik cair. Inilah eksperimen yang sepatutnya kita buat di magma. Lepas kamu set up kan, kamu akan nampak bubble dan kamu ukur setiap 30 saat, kamu ambil bacaan berapa isi padu yang ada sekarang. Okay, now so 2 gram kalsium karbonat bertindak balas dengan asid hidroklorik cair berlebihan. Nah, di sini kau tidak perlu terlampau berfokus dengan berlebihan. Okay, selalunya dalam kimia salah satu reagent akan diberi secara berlebihan supaya semua ini akan bertindak balas dengan lengkap. Okay, tapi kalau contohnya kalau asid tidak cukup, bahkan tindak balas dia tidak lengkap, dia masih ada kalsium karbonat yang belum bertindak balas. So kalau disebut berlebihan, konsepnya ialah tindak balas akan lengkap. Okay, complete reaction, dia akan habis semua bertindak balas. Okay, so asid berlebihan dan masa yang diambil untuk tindak balas ialah 40 saat. Okay, good. So 2 gram bertindak balas, masa yang diambil ialah 40 saat. So 2 gram bahagi 40 saat, kau dapat 0.05. Okay, now unit dia senang. Gram bagi saat bahkan, so gram/saat. Ataupun kalau kau tulis gitu, gram gram S negatif 1. Sekejap S negatif 1. Begitu pun boleh. Okay, unit dia sama ada kau tulis yang sebelah kiri ataupun sebelah kanan ini pun boleh. Okay, mana-mana saja. Asalkan yang negatif 1 di atas, bukan begitu. Bukannya begitu. Kalau begitu salah. Okay. Mungkin saya boleh tutup mata lah. Tapi kalau selalu kau tulis begitu, maksudnya salah. Okay. Okay, now. Padam dulu. Wih, cepatnya. Sudah masuk 4.2. Okay, tidak apa. Kita masuk sikit saja. Okay. Habis ini baru kita... wait. Raise a hand. Ada soalan? Ada, Ada sir. soalan? So yang tadi yang tu nak 2G bagi dengan 4S, 40S tu. Bukan itu unit dia tu nak payah tukar kan? Dia nak payah tukar. Dia tidak perlu tukar kepada SI. Kan kalau contohnya kalau hal laju kan, kau akan tukar kepada meter per saat, mesti meter per saat, tidak boleh km per jam. Okay, km per jam itu bukan SI. Dia bukan yang kita biasa macam mana yang macam mat gitu tukar-tukar. So ada sesetengah unit kau perlu tukar, tapi untuk kadar tindak balas ini kamu ikut saja soalan. Kecuali kalau soalan dia ada sebut sila pakai unit kg per jam. Okey, dan kau perlu pandai-pandai kau tukar 40 saat maksudnya ada berapa minit ke berapa jam di sana. 2 gram maksudnya berapa kg di sana. Okay. Tetapi biasanya dia tidak suruh begitulah. Dia just apa yang dia bagi, unit dia bagi, kau tulis saja. Dia tulis saja. Ini memang tidak perlu tukar. Okay. Sebab itu saya suka soalan daripada kadar tindak balas. Direct kamu ambil, direct kira, direct dapat jawapan. Tidak perlu susah-susah. Ya kan kena tukar prefix lah semua. Tiada payahlah tu. Jadi sama juga tu kan, kalaupun lain-lain unit bagi kg gitu. Betul, ikut saja soalan apa yang soalan bagi. Okay, ikut saja. Okay, sir. Alright. 4.2. Okay, mungkin kita akan cover sikit lah 4.2 sebab ada banyak eksperimen yang dia akan diterangkan di part sini. Okay. Okay guys, saya perlu minta
izin dulu daripada kamu orang. Kasih saya dalam 2 minit, saya pergi tandas dulu. Jangan putus line. Okay, 2 Okay, minit sir. saya pergi. Oi, PUBG Fano. Fano, PUBG Fano. Spek bapak kau kata Fem. Udah lah, angka. Fano, PUBG. Anjay belajar bro. Belajar Fem. Tiga ekor gila di sini menang lain. First time aku malon online. PUBG. Sistem kapan no? Fano, PUBG kita, jom. Ada kesempatan, keluar. Anjay kau. Okay, still. Okay, balik sudah. Okay, sorry. Now, 4.2 menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. So, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas? Okay, apakah faktor? Selalunya kalau saya ajar kelas lain bahkan, bila sebut faktor-faktor kan, memang saya akan tajamkan suara, saya akan tinggikan suara saya. Okay, apakah faktor-faktor? Now, apakah punca? Okay, so dalam okay, kau tengok suatu tindak balas yang sama, okay, seperti tadi ya, hidrogen campur oksigen kita dapat air, okay. Dia boleh berlaku pada kadar yang berlainan apabila keadaan tindak balas diubahkan keadaan. Contohnya, kalau kau kasih panaskan, dia lagi laju. Kau kasih sejuk, dia slow down. Itu salah satu contoh. Okay. So, faktor-faktor yang boleh mengubah kadar sesuatu tindak balas termasuk, okay, 4 saja yang kita belajar. So, banyak lagi. Okay. So, yang first one ialah zat saiz zarah pepejal bahan tindak balas. Okay, ini hanya untuk pepejal saja. Okay, solid. Contohnya gula kah, garam kah, ataupun apa-apa bahan tindak balas yang bentuknya serbuk ataupun ketulan. Okay, so di sana kita akan secara spesifik kita akan tengok istilah ini, jumlah luas permukaan. Okay, saiz zarah, saya bagi satu idea dulu. Kalau saiz itu okay, contohnya gula bah. Okay, kita pakai gula. Gula jisim dia sama, 10 gram sebelah kiri dan 10 gram sebelah kanan. Okay, tetapi yang sebelah kiri adalah ketulan gula, sebelah kanan adalah 10 gram serbuk gula. Okay, sama-sama 10 gram, kalau mau larut dalam air, kan, mana satu lagi cepat? Okay, mestilah yang serbuk punya. Okay, so kadar tindak balas berbeza. Sebab apa? Sebab jumlah luas permukaan, dua-dua pun sama jisim, tetapi jumlah luas permukaan yang serbuk dia lagi banyak. Permukaan. Okay, sebab itu dia lagi cepat bertindak balas. Okay, penjelasan dia ada di bawah lagi. Okay, kepekatan bahan tindak balas. Okay, nah kepekatan, saya suka pakai contoh asid. Okay, kalau asid yang sangat pekat, okay, kita kalau kau tercelup jari kau di dalam, kan, jari kau hilang sebab asid itu bertindak balas dengan cepat. Okay, tetapi kalau asid itu sudah dicairkan, okay, kau tambah air, tambah sampai dia cair, dia masih asid. Kalau kau celup jari, mungkin jari kau luka, tapi dia luka sikit saja berbanding dengan asid yang pekat. Kau celup jari saja terus jari kau hilang. Okay, so tindak balas pun sangat laju kalau kepekatan bertambah. Okay, next ialah suhu tindak balas. Okay, secara lazimnya, okay, bukan
bukan semua lah, okay? Saya tidak kata semua, tapi secara lazimnya kalau kamu tambah suhu, tindak balas akan lebih cepat. Contoh yang paling baik ialah masak. Okay? Kalau kamu mau cairkan gula, kau kacau, dia cair. Tetapi kalau kamu tambah suhu, air itu panas sikit. Okay? Air suam sikit ataupun kau terus kasih air mendidih bahkan, gula boleh cair dengan lagi cepat. Okay, so kita suhu. Last ialah mangkin. Okay, mangkin ini saya sangat suka pakai contoh antara laki sama perempuan lah. Okay, contohnya saya tiada dalam kelas, so susah saya mau sebut nama. Okay, contohnya kau sama crush kau. Okay, kau ya gitulah, kita pakai contoh ini. Contohnya kau suka sama crush kau, tapi crush kau pun suka sama kau. Tapi kamu dua-dua pun malu mau cakap lah kan. Jadi kalau kamu ada seorang kawan yang bertindak sebagai mangkin, okay, dia akan cuba mendekatkan kamu berdua, bagi peluang kamu dua untuk berdekat dan sembang, dan sekejap saja kamu orang akan cinta berputik dan ada tindak balas. Okey, tetapi kawan kamu yang sebagai mungkin itu, adakah dia terlibat dengan hubungan kamu berdua? Tiada. Dia masih kekal jomblo macam saya. Ada anak. Kinta. Okey, dia tidak jadi pihak ketiga. Dia jadi kawan yang sangat setia. Dia mempercepatkan hubungan kamu berdua. Itulah fungsi mangkin. Okay, so mungkin di sini dalam suatu tindak balas, dia mempercepatkan tindak balas ataupun ada juga very rare lah, dia memperlahankan tindak balas. Ada juga kenapa dia buat begitu. Okay, sesetengah kilang dia slow down tindak balas, dia ada sebab dia. Tapi secara lazimnya mungkin akan mempercepatkan tindak balas, tetapi hasil dia tidak terlibat. Mungkin itu tidak terlibat dengan hasil. Mungkin itu kekal dengan sifat dia sendiri. Okay. So, okay. Mungkin saya terangkan bolehkah saya sempatkah? Okay lah, saya terangkan dulu. Okay. First one, kesan saiz bahan. Okay, di sini dia bagi dalam bentuk laporan amali. Okay, so tidak kita just tengok sajalah supaya lebih faham. Okay, so first one kita mau uji kesan saiz bahan. Okay, so kesan saiz bahan juga boleh dikaitkan dengan jumlah luas permukaan. Okay, now, so tujuan mengkaji kesan saiz bahan ke atas kadar tindak balas. Okay, sebenarnya perlu mula dengan untuk mengkaji. Okay, hipotesis. Okay, hipotesis adalah jangkaan kamu. Jika kamu tulis mana-mana laporan untuk amali, hipotesis part ini tidak semestinya mesti yang betul. Okay, kau tengok, semakin kecil saiz kalsium karbonat terdapat pada asid, semakin tinggi kadar tindak balas. Okay, common sense. Kita tahu, okay, ini adalah betul. Tapi kalau kamu tulis semakin besar saiz kalsium karbonat, okay, semakin tinggi. Okay, terbalik daripada ayat ini. Adakah dia betul? For hypothesis, yes, dia betul. Okay, hypothesis ini adalah yang jangkaan kamu terhadap eksperimen ini. Okay, jangkaan kamu saja. Jangkaan kamu boleh betul, boleh salah. Okay, not a problem. Tetapi kalau jangkaan kamu tiada kaitan, contohnya eksperimen adalah tentang kalsium karbonat dan asid bagan, tiba-tiba kau tulis semakin kecil saiz daun, semakin tinggi kadar tindak balas. Okay, salah. Sebab eksperimen kamu tidak melibatkan daun. Okay, so mesti terlibat dengan bahan-bahan eksperimen kamu dan logika tidak logika tiada masalah. Yang penting jangkaan kamu. Okay, so pemboleh ubah. Okay, so pemboleh ubah dimanipulasikan ialah yang kawal. So kamu boleh kawal saiz kalsium karbonat, sama ada dia dalam bentuk serbuk kah, sama ada dalam bentuk ketulan kecil kah, ketulan besar. Kamu yang kawal. Okay, so bergerak balas ialah
hasil daripada kawalan kamu kan, dia bagi respon dia macam mana. Okay, so respon dia ialah kadar tindak balas. Okay, so dimalarkan. Okay, dimalarkan ini sangat penting untuk dalam suatu eksperimen lah kan. Hanya satu dimanipulasi dan satu bergerak balas. Kalau banyak pembuli ubah dimanipulasi, mungkin result kamu dapat nanti kamu tidak nampak perbezaan. Okay, terlampau banyak variable, terlampau banyak pembuli ubah. So kita set satu-satu saja. Jadi kalau kita mau set size, jadi kita perlu malarkan suhu. Pastikan suhu yang kita buat adalah sama. Sama ada suhu bilik kah, kita mau buat di bilik sejuk kah, bilik aircon kah, ataupun di bawah matahari kah. Okay? Pastikan semua ulangan eksperimen itu pada suhu yang sama. Okay? Dan jisim kalsium karbonat. Kalau yang pertama kau pakai 5 gram, yang kedua jangan pula kau pakai 2 gram. Okay? Pastikan jisim mereka adalah sama. Okay? Kepekatan asid. Okay? Isi padu asid. Ini pun mesti sama. Sebab kalau kamu kasih berbeza, mungkin dia akan menyebabkan perubahan result dia. So kita tidak mau. Kita mau pastikan hanya saiz sahaja yang berbeza. Okay? Yang lain semua ini adalah kekal, adalah malang. Okay. So itulah eksperimen dia, bahan sama radas. Okay? Dan ya bentuk dia begitu. Dalam makmal pun sepatutnya ini yang kamu akan buat. Okay? Marble chips yang batu mama. Biasanya kita adalah dalam banyak, dalam berapa kg lah. Dan kau pakai 2 gram saja dalam 2-3 ketul saja. Ada yang satu kau kasih hancur sampai jadi serbuk, ada yang kau hancur macam biasa ketulan besar. Okay, so kalau letak di dalam, okay, so dia akan bertindak balas dan hasilkan gas. So gas ini akan push. Okay, masuk ke dalam buret ini dan air, paras air di sini kan akan semakin menurun. So di sinilah kamu boleh ukur dia punya isi padu gas. Dan setiap 30 saat kamu ukur. Itu adalah dalam makmal. Kalau boleh memang saya mau buat ini. Sayang betul. PKP. Iya, Fano. Iya. Last year, walaupun PKP kan, diorang masih sempat buat. Okay, sempat buat 2 eksperimen. Satu yang ini, satu lagi ialah asid sama alkali bertindak balas kan, dan dia akan tukar warna. So yang selalu saya marah lah, bukan marah lah, saya gelak sama dia orang. Saya bilang kalau kau dapat pink yang sangat-sangat pudar, kamu pro. Result kamu sangat-sangat tepat. Tapi kalau kamu dapat pink yang sangat pekat kan, maksudnya kau noob lah. kau tidak pandai kawal itu penutup lah, buret juga. Okay, harap kita dapat buat lah. Nanti bila kembali ke college kan, kita cuba aturkan. Okay. So inilah dia punya metodologi ataupun langkah-langkah dia. Okay. Buret yang penuh dengan air. Okay, maksudnya di sini kamu perlu isi dengan air dan terlanggupkan dulu. Okay, diterbalikkan ke dalam besin. Okay. So bila kamu terbalikkan, paras air masih di atas sini. Okay. Diapit menegak dengan kaki retort. Okay. Paras air dalam buret dilaraskan supaya isi padu air boleh dibaca. Okay. Mungkin paras air di atas bacaan ini. So kau perlu buka sikit supaya dia turun dan boleh dibaca. Okay. So bacaan awal direkodkan. Okay. 5 gram ketulan kalsium. Okay. Biasanya makmal kita pakai 2 saja sebab 5 terlampau banyak. Okay. Dia tidak habis tindak balas juga. Okay. So 5 gram ditimbang masuk ke dalam kelalang kon. Okay. 50 cm padu, 50 ml lah. Okay. Kalau kau nampak cm padu saja, radas di makmal, diorang pakai ml, tidak pakai cm padu. So kau pandai-pandai convert saja. 50 cm padu maksudnya 50 ml. Okay, asid ini 0.2 mol. Okay, 0.2 molar ini dia mungkin kira agak pekat. So biasanya saya kasih cairkan sampai 0.1 supaya kalau kena tangan kau pun kau boleh cuci dengan cepat dan dia tidak makan kulit kau. Okay, so dia diukur dan masuk ke dalam kelalang kon. Okay, masuk dalam kelalang kon ini. And then asid
hidroklorid dituang ke dalam kelalangkun yang mengandungi ketulan kalsium karbonat dan ditutup segera. Okey, sebab kalau letak dia akan mula bertindak balas. So tutup segera dengan salur penghantaran. Okey, bila kau tutup, okey, dia akan hasilkan gas dan dia akan mula push lah, dia akan mula push ke sini. Okey, so jam randik dimulakan serta-merta. Kau tutup saya start jam randik. Okey, kelalangkun digoncang perlahan dan isi padu gas terbebas diperhatikan dan rekod setiap 30 saat. Okey. Nah, dia perlu goncang perlahan supaya asid dengan itu batu marmar bagan boleh bercampur. Okey, boleh. Dia perlu goncang tapi jangan terlampau laju. Just perlahan. Pastikan asid itu dia berputar di dalam sahaja. Okey. Eksperimen diulangi dengan menggunakan ketulan. Tadi serbuk, sekarang kau pakai ketulan. Okey, ulang saja. So di sini kamu akan nampak. Okey, setiap 30 saat berapa isi padu gas yang terhasil. So bacaan buret start daripada 50 dulu. Okey. Kalau ketulan punya 30 saat baru 4 siam padu, 60 saat baru 8. Okey. So nampak di sini agak perlahan. Setiap 30 saat baru dia naik 4, 2, 3 gitu. Okey, dia tidak banyak. Tetapi di sini kalau serbuk 30 saat terus 10 dan 30 saat 5, 4 dia terus boom laju lah sebab dia serbuk. Okey. Serbuk sudah. So kau nampak di sini graf dia walaupun dia belum lengkap. Okey, kalau dia sudah lengkap, kamu akan nampak graf ini mendatar. So di sini menunjukkan walaupun lepas 5 minit 300 saat dia masih belum lagi lengkap. Tetapi dari sini kan kita boleh buat perbandingan sudah. Okay, daripada dua graf ini. Powder yang serbuk, kadar tindak balas dia jauh lagi tinggi daripada kadar tindak balas chips ketulan. Okey, graf ini juga yang kalau kamu buat eksperimen itu kan, kamu akan lukiskan graf yang begitu juga. Okey. So kadar tindak balas purata. Okey, sebab kita henti pada 300 saat bahkan. So kita just kira teruslah 300 saat. So yang pertama, macam mana kita mau kira? Yang ketulan punya pada saat ke-300 dia adalah pada berapa di sini 40 lebih kah? Okey, dia adalah 25 pula dia. Kalau ketulan, ketulan di sini 25. Okey. So kalau 25 bagi 300 kita dapat 0.083. Okey, unit masih samalah. Cm padu, Cm padu daripada ml sini bagi dengan massa. Okey. Serbuk pula, kita tengok serbuk pada 300 saat sampai mana? Dia di 40, sebenarnya 41 lah kan. Okey, turun sikit. Now, so dia pada 41 ikut graf. Okey, bukan ikut yang kamu lagi, ikut graf. So 41 cm padu bahagi dengan 300 saat. Okey, so kita dapat 0.14 cm padu per saat. Nah, so daripada angka di sini, okey, ini 0.14, ini 0.08. So maksudnya yang ini, angka ini lagi besar daripada ini bahkan kadar tindak balas ini adalah lebih tinggi daripada yang ini. Okey, so berdasarkan graf kecerunan, okey, adalah lebih curam. Okey, serbuk adalah lebih curam, kita tengok. Okay, betul lah. Dia lagi curam, ini lagi landai. Okey, yang chips yang ketulan lagi landai. Okey, ini menunjukkan bahawa kadar tindak balas bagi serbuk kalsium karbonat lebih tinggi. Okey, kadar tindak balas. Okey, kalau lagi curam, okey, ini benda yang kita boleh beri perhatian juga dalam PA nanti. Okay, kalau nampak saja graf lebih curam, maksudnya kadar tindak balas lebih tinggi. Okay. Now, so perbincangan. Okay, ini kita boleh tulis nanti dalam dalam amali punya laporan amali nanti. Okay. Kalsium karbonat bertindak balas asid hidroklorid cair untuk menghasilkan gas karbon dioksida.
Oh, sekali saja. Again, karbonat. Okay, ini adalah tindak balas yang lazim. Karbonat, contohnya kau fikirkan kulit telur lah. Okay, kulit telur, batu marmar. Kalau kena dengan asid, dia akan menghasilkan gas karbon dioksida. Serbuk kalsium karbonat mempunyai jumlah luas permukaan terdedah yang lebih besar. Serbuk. Okay, kalau serbuk maksudnya lebih banyak yang akan terdedah dengan asid berbanding dengan ketulan. Ketulan dia seketul saja bahkan dia tidak banyak yang terdedah. Okay, oleh itu serbuk kalsium karbonat kadar tindak balas untuk serbuk lagi tinggi. Okay, kalau lagi terdedah maksudnya lagi banyak ruang untuk bertindak balas. Okay, berdasarkan kepada keputusan eksperimen, kadar tindak balas berkurang dengan masa. Okay, sebab makin lama, makin tindak balas akan berkurang. Okay, makin lama, makin dia akan berkurang. Okay, dia pun makin lama, makin landai bahkan. Sampai satu masa, dia akan flat. Kalau flat di sini, kau tengok, maximum volume of gas in both experiment at the reaction are the same. Okay, at the end of the reaction lah sepatutnya. So kau tengok, kenapa volume of gas, isi padu gas adalah sama. Kenapa mereka sama? Mereka sama sebab jisim yang dipakai adalah sama, asid yang dipakai pun sama. Okay. Hasil paling akhir, at the end bahkan dia adalah sama, tetapi mana satu lagi laju? Yang lagi laju mestilah powder. Tengok yang biru ini. Dia lagi cepat mencapai maksimum daripada yang chips. Chips dia sampai juga tapi dia lama sedikit. Okay? So kesimpulan dia, semakin kecil saiz kalsium karbonat, semakin tinggi kadar tindak balas. Okay? Ataupun kalau kamu tulis semakin besar luas permukaan terdedah, semakin tinggi kadar tindak balas. Okay, pun boleh. And then ayat kedua, ini tidak tulis di ayat pertama lah. Tulis ayat kedua, hipotesis diterima. Okay. Yang ini diterima kalau kesimpulan kamu sama dengan hipotesis tadi yang kamu tulis. Kalau hipotesis kamu dapati berbeza dengan kesimpulan, maka kamu tulis di sini hipotesis tidak diterima. Dan lengkaplah. Okay. Bukan bermaksud kalau kamu tulis hipotesis tidak diterima, saya akan kasih kamu salah. Tidak. Okay. Ini kamu hanya melaporkan balik jangkaan kamu. Jangkaan kamu betulkah tidak? Kalau jangkaan kamu tidak betul, sinilah kamu kasih betulkan. Bukannya kau betulkan balik di atas. Okay. Kau betulkan di sini. Dan kalau sudah betul, dan kita kaitkan balik hipotesis. Yang tadi jangkaan saya betulkah tidak? Kalau betul, diterima. Kalau tidak betul, hipotesis tidak diterima. Dan kau dapat 2 markah di sini. Okay? So, itulah cara untuk menulis laporan amali. Tidak juga susah, cuma dia saling berkait. Setiap aspek ada di dalam itu. Setiap point dia saling berkait. Okay, so ingatlah, dalam SVM pun saya pernah sebut sebenarnya. Hah? Apa tu? Jawapan dia Boleh itulah itu ulang? kan. Ya, begitu saja. Jawapan dia itulah itu kan. Ya, itulah itu. Tapi bergantung. Ada yang dia mau dalam angka. Okey, jawapan dia sepatutnya berkait balik dengan hipotesis dan juga tujuan. Tujuan kamu mau apa? Kamu mau cari perbezaan ke ataupun kamu mau cari angka itu? Kalau tujuan kamu ialah menentukan angka, maka kesimpulan kamu mesti ada angka itu. Okey? Mesti ada nilai itu. Contohnya, kamu ada salah satu eksperimen untuk menentukan nilai alkali. Okay, so kamu akan bertindak balas, lepas bertindak balas dengan asid kita kira-kira, nilai angka kepekatan alkali ialah begitu. So itulah yang kamu tulis dalam kesimpulan. Okay, tidak apa, kita boleh bila kita buat amali nanti, kamu tahulah macam mana mau tulis. Saya akan ajar semula. Okay, di sini hanya pendedahan saja. Okay, boleh juga. Kalau bingung, first time memang bingung, it's okay.
Okay, at least kamu ada exposure dulu. Nanti kau tahulah macam mana mau tulis. Tapi saya masih ingat dalam SVM, Saya bilang lah. bila saya ajar SVM bahkan saya ada sebut eksperimen itu mula untuk tujuan apa yang kau patut tulis. Okay, mula dengan untuk. Okay, dan hipotesis apa yang kau patut tulis, kesimpulan macam mana kau tulis. Sebenarnya dalam PA bahkan saya masih ingat ramai antara kamu yang terbalik. Hipotesis, kamu tulis hipotesis diterima, tidak diterima. Okay, walaupun hipotesis kamu tidak betul ataupun tidak kaitan, tapi kau tulis juga hipotesis diterima. Maksudnya, kamu masih tidak faham apakah fungsi ayat ini. Okey, sepatutnya dia berkait balik dengan yang tadi. Kau rujuk balik. Betul ke tidak? Kalau betul, okey boleh tulis. Kalau tidak betul, tidak diterima. Okey? So, next time lah kita tengok balik. Okay, next thing. Mungkin saya jelaskan eksperimen 2 dululah. Okay, itu kesan suhu. Yang eksperimen lain kita tengok next class. Okay. Nah, eksperimen 2 kesan suhu. Okay, suhu juga akan mempengaruhi kadar tindak balas. Okay, common sense lah. Dalam fikiran kita dari sekolah rendah sudah kita belajar. Kalau benda itu panas, suhu lagi tinggi, tindak balas dia lagi cepat. Gula kah garam kah lebih cepat cair. Okay, so tujuan untuk mengkaji kesan suhu ke atas kadar tindak balas. Okay, dan hipotesis, jangkaan kamu semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar tindak balas. Kalau kamu tulis semakin rendah suhu, semakin rendah semakin tinggi kadar tindak balas pun tidak salah. Peringkat hipotesis tidak salah. Okay, so pemboleh ubah selalu dikaitkan dengan saling berkait dengan hipotesis. So suhu larutan natrium thiosulfat ini adalah dimanipulasi kamu yang kawal. Okay, so kamu tulis di sini suhu larutan natrium thiosulfat. Kalau kamu hanya tulis suhu larutan pun bolehlah. Kalau satu saja larutan bahkan no problem. Okay, suhu larutan terus nama sudah. Dan yang bergerak balas, yang memberi respon adalah kadar tindak balas. Okay, so di sini sebab di sini kamu sudah tulis bahkan so kadar tindak balas. So yang dimalarkan, okay, selain daripada suhu, faktor-faktor lain semua adalah perlu dimalarkan. Walaupun sini ada 3, okay, kepekatan larutan dia, kepekatan asid, okay, ataupun isi padu ataupun isi padu asid. Okay, mana-mana saja kalau kamu tulis satu pun cukup. Okay, tidak perlu banyak-banyak. Okay, walaupun kita tahu ada banyak yang boleh ditulis, kau tulis satu pun cukup. Okay, dan bahan, bahan sama radas biasanya diberikan dalam manual juga. Okay, so kaedah dia, langkah-langkah dia, sukat, bla 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 bla. Okay, banyaklah. Okay, jom lah kita tengok gambar dulu supaya kamu dapat bayangkan. Ada gambar dia. Nanti ada. Mana gambar dia? Begitu. Okay, ada kamu lukiskan X. Okay. Dan kita tengok berapa lama untuk X tidak dapat tembus. Kita tidak dapat lihat X. Okay, berapa masa yang diambil yang X ini tidak boleh tembus cecair di sini. Okay, so balik pada gambar tadi. Okay, so 50 ml larutan natrium thiosulfat, okay, dengan kepekatan ini masuk ke dalam kelalang kon. Okay, letak kelalang kon di atas sehelai kertas putih, kamu tanda X, okay, ataupun apa-apa tanda saja supaya kamu dapat lihat. Okay, suhu awal larutan ini disukat menggunakan termometer. Okay, kamu pakai termometer celup kah, termometer infrared, mana-mana saja. Okay, kau ukur dulu, sukat dulu suhu dia dan rekod selalu. Sukat sudah, cepat-cepat kau rekod. Jangan kau lupa nanti. Okay, so sukat 5 cm padu asid hidroklorik. Okay, kepekatan ini 5 ml. Okay, dengan cepat dan cermat. Okay, supaya kamu tidak tertuang tempat lain bahan. Tapi kamu kena cepat. Tuang asid itu ke dalam kelalang kon tadi dan start jam randik. So kau kacau larutan ataupun kau goncang dengan perlahan.
Biasanya kita goncang, jarang kita kacau, tapi bolehlah mana-mana saja. Okay? Kalau kacau pakai rod kaca, perhatikan tanda X menerusi larutan seperti dalam gambar raja. Okey, gambar seperti bawah tadi ya. Hentikan jam randik sebaik sahaja tanda X tidak kelihatan. Selagi X itu masih boleh dilihat, kamu teruskan kacau dan masa masih diambil. Okey, X hilang sudah kan, terus kau stop jam. Okey, catatkan masa yang diperlukan untuk tanda X tidak kelihatan lagi. Okay, now kau ulang balik langkah semua di sini menggunakan suhu larutan yang berlainan seperti diberikan dalam jadual. Okay, panaskan larutan dalam bikar sehingga suhu yang dikehendaki sebelum menambahkan asid hidroklorid. Okay, nah so di sini kalau kamu mau yang panas, okay, dia ada suhu dia. Okay, kau boleh panaskan sampai 40, barulah kau tuang asid. Ataupun kau boleh tuang panaskan sampai 45 ke 55. Okay, kau panaskan saja sampai panas, kau letak termometer untuk ukur sampai sudah ke suhu itu. Sampai sudah kau keluarkan, terus buat eksperimen itu. Okay, lepas kamu ambil masa, okay, contohnya 20 saat, 30 saat, okay, tapi kamu perlu kira tempoh. So tempoh itu adalah satu bahagi dengan apa yang kamu dapat di sini. Okay, contohnya kalau sini kau dapat 20 saat, sini mesti dah 1 bahagi 20. Okay, tekan kalkulator, tengok nilai dia berapa. Okay, so daripada sini kita akan dapat tengok. Lukiskan graf suhu larutan dia melawan masa. Okay, so untuk yang 15 kat sini, suhu 14 lebih bahkan dia mengambil masa dalam 50 saat. Okay, tapi kalau suhu dia tinggi sampai 30 lebih bahkan, masa yang diambil kurang daripada 30 saat. Okay, so kau plot dan kamu lukiskan graf. Tapi sini pelik lah, dia tidak suruh kau lukiskan graf yang lawan 1/T. Kenapa? Kita tengok dulu. So perbincangan di sini nyatakan hubungan. Okay, so jawapannya semakin tinggi suhu semakin berkurang masa. Okeylah. Tapi kau tidak boleh semakin tinggi kadar tindak balas sebab dia bukan tanya, belum lagi dia tanya kadar tindak balas. Jadi dia tanya suhu dan masa. So kau jawab pun suhu dan masa. Okey, nombor 2. Apakah maksud 1 bahagi masa? So 1 bahagi masa ialah kadar tindak balas. Kan kalau kita mau kira kadar tindak balas punya rumus dia adalah masa yang bahagi dengan masa. Isi padukah ataupun jisim yang bertindak balas bahagi dengan masa. Sebab itu kita buat begitu, 1 bahagi masa. So, nyatakan hubungan antara suhu dengan kadar tindak balas. Nah, sekarang baru dia tanya kadar tindak balas. So, suhu tinggi, kadar tindak balas tinggi. Okey, boleh. So, kesimpulannya tengok balik hipotesis tadi. Okey, semakin bertambah suhu, semakin tinggi kadar tindak balas. Okey, so kalau hipotesis sama dengan ini, diterima. Kalau tidak sama, hipotesis tidak diterima. Itu saja. Selesailah. You're done. Okey, so sampai sini saja hari ini. Ada soalan? Next kelas hari Khamis baru kita tengok kesan kepekatan. Ni semua ada yang sebagi ni kan yang tadi pagi ni. Apa tu? Sorry? Semua nota yang ni ada dekat yang grup tu kan bagi. Ya, dia sama. Yang itu cuma bezanya itu adalah PDF. Okay, PDF susah mau buat perubahan, bahkan ini saya pakai Word sebab saya boleh buat catatan di sini. Sepatutnya ini saya tidak jangka kalau saya tahu PDPR dilanjutkan sampai begitu, bahkan bagus saya print siap-siap bab 4 sama bab 5 supaya di rumah pun dengan nota itu kamu boleh buat catatan terus. Sekarang terpaksa kau tengok soft copy dululah. Tapi yang penting PB ada. Itu yang penting. So quiz 2 ujian 2 sudah tukar nama. Okey, ujian 2 setakat ini saya belum cek lagi. Okey, tiada orang yang hantar. Tapi kalau ada masalah, sila jangan malu.
Okay, jangan malu-malu, chat saya saja mana-mana yang kau tidak faham. Saya boleh tunjuk cara dia untuk kira ataupun saya boleh kasih tahu, okay, nota muka surat berapa ada jawapan dia. Kau cuba cari jawapan di muka surat itu. Bolehlah. Okay, daripada kau kasih kosong dan bila buka sekolah kau datang kau hantar kertas kosong. Itu markah kau bukan kalau assignment biasa tiada markah biarlah bah. Tapi ini PB ada markah. Okay. So please jangan kau tidak buat. Okay. Buat juga. Alright, so ada apa-apa lagi yang mau kasih tahu kah? Yang mau apa tu? Yang ada yang kau mau share sama saya kah? Ada kah? Tiada sah. Sekejap Kalau tiada, okey, tengok saya punya kamera, tengok saya punya screen sini. Sekejap. Okey, nah kamera on. Nah, masih ingat kah sebelum cuti saya ada kasih kau borang ini? Okey. Yes, ada. Senarai semak semua ini. Sudahkah kau kumpul semua ini? Ada dua bahagian, satu senarai semak, satu lagi ialah yang kau kena isi dan kau kena kasih ibu bapa untuk sign sama pengesahan daripada ketua kampung yang itu. Okay, pastikan kamu siap nanti lepas bulan 7 cuti kau balik sini, pastikan lengkap jangan balik baru kau bilang, so saya belum isi, so saya tertinggal di rumah, matai lah. Okay, sebab itu semua data sangat penting. Ini senarai kan, okay, sebelum kamu orang balik cuti raya kan saya sudah ada kasih semua orang ada dapat borang semua. Ya, pendaftaran yang diploma. Semua tu kan. Ya kau tidak hilang kan? Jangan kau kasih hilang itu borang tu isi dan kalau kau tidak pasti mau isi apa kan kau gambar dan kau tanya saya. Okay? Nanti kita tengok sama-sama macam mana mau isi. Tapi kalau benda yang biasa-biasa tu bolehlah kau isi sajalah. Okay? Dan yang penting di hujung-hujung itu kan kamu perlu ada pengesahan sama saksi kalau tidak silap. Okay? Kalau kamu tidak pasti pengesahan macam mana, biasanya ketua kampung sajalah. Okey, ataupun siapa-siapa yang ada pangkat. Kalau betul tidak dapat, biarlah kau ada, biasanya pegawai kerajaan pun boleh bah. Okey, benda itu tiada masalah. Okey, yang penting ada data. Okey, so ini jangan lupa. Okey, ini just peringatan saja. Saya pun tidak tahu nanti kamu orang balik college bulan 8 kah ataupun pertengahan bulan 7, tidak tahu lagi. Okay, 9. saya cari itu lagi. Okay, so saya off recording dulu.